أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmat Dia, Alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bertemu di dalam rumah Allah Ta'ala ini dalam rangka kita menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. InsyaAllah mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa-doa kita ianya akan diperkenan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan tuan, malam ni kita akan baca hadis yang ke-42, menandakan bahawa ini adalah hadis yang terakhir untuk kita baca daripada kitab hadis 40 yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Setelah 5 tahun kita baca kitab ni, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 tahun. 7 tahun. Tapi tolaklah yang COVID hari tu ni kita tolak. Jadi hari ni kita dah sampai pada hadis yang ke-42. Jadi tuan-tuan, bila dihitung, dicampak semua sekali, jawatan kuasa pun sampai dah berubah dah. Saya masih lagi duk mengajar lagi. Jadi kita dah baca di masjid ni setakat ni 2 biji kitab. 2 biji kitab dah, alhamdulillah. Daripada kitab yang mula dulu ni, kitab Risalah Al-Mu'awanah fi Sulukin Tariqil Akhirah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Yang tu pun kita baca lebih kurang dalam 6 tahun kita baca kitab tu. Jadi yang ni lebih kuranglah 6 tahun juga kita baca. Dan malam ni kita sampai kepada hadis yang ke-42. Maknanya hadis yang terakhir bagi kitab Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Jadi di akhir daripada majlis ilmu kita nanti, saat lagi saya akan ijazahkan kitab hadis 40 ini dengan ijazah ammah, yang mana mudah-mudahan ada dia punya keberkatan dia. Jadi kita bersambung dengan orang-orang alim, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, hadis yang ke-42 malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Wa bisanadil muttasilin ila muallif rahimahullahu ta'ala an qala. Dia kata, an Anasin radhiyallahu anhu qala, daripada Anas radhiyallahu anhu dia telah berkata. Dan tuan, Anas adalah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Yang ni kita dah cerita dah. Siapakah dia? Yang dinamakan sebagai Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa ardah. Kita tinggalkan yang tu sebab kita fokus malam ni kita nak perhabis hadis yang terakhir ini. Kemudian dia kata qala, maka daripada Anas radhiyallahu anhu qala, maka dia telah berkata, Anas telah berkata, sami'tu Rasulullah sami'tu Rasulullah. Ni ada silap baris ni. Ada silap baris sikit ni. Kan? Sami'tu fi'il fa'il. Dia siapa yang ngaji bahasa Arab? Kan? Sami'tu. Kan? Sami'a itu adalah fi'il. Ta itu dia adalah fa'il. Kalau kata fa'il, lepas itu dia kena apa? Dia mestilah kena ada maf'ul. No. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya lebih selesa baca sami'tu Rasulullah. Berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang walaupun bolehlah kalau kita nak kata dekat situ i'rab dia mudhaf wa huwa mudhafun ilaih, kan? Rasulullah, macam tu. Tapi saya lebih selesa pasal apa? Dia ada fi'il fa'il dan nyata dekat situ Rasulullah, maka dia jadi apa? Maf'ul, kan, dekat situ. Tu dia. Maknanya apa ni? Yang dia dengar ni Rasulullah yang berkata. Macam tu. Baik. An Anasin radhiyallahu anhu qala, maka dia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar, kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang mana pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sedang berkata, dia kata. Dan tuan, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Qala Allah Ta'ala. Dan tuan, sekali lagi kita jumpa dengan hadis yang mana hadis ni Nabi beritahu apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dia telah berkata. Ni Nabi sebut Allah kata. Apa dia yang Allah Ta'ala kata? Ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, bila kata anak-anak Adam adalah kita semua. Dan macam mana kita semua ni boleh ada kena mengena dengan Nabi Allah Adam alaihi salam? Yang mana disebutkan dalam riwayat, Adam itu adalah Abul Khalq. Ianya adalah bapa bagi sekalian daripada makhluk-makhluk ini. Dia adalah bapa kepada sekalian daripada manusia. Dan makna bapa dekat sini adalah Nabi Adam alaihi salam itu adalah ciptaan manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, jelas Allah Taala kata,
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingat Allah Ta'ala kata, bila mana Allah Ta'ala sebut kepada para malaikat dia, sesungguhnya aku nak jadikan di atas muka bumi itu khalifah. Dan tuan, pertengahan daripada ayat tersebut, daripada surah tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan berkenaan dengan kejadian Nabi Allah Adam alaihi salam. Dan maka dia adalah ciptaan manusia yang pertama yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka Nabi Allah Adam AS yang dimaksudkan dalam riwayat ni Adam Abul Khal, bahawasanya Adam itu adalah bapa bagi sekalian makhluk itu. Maknanya apa? Dia adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam. Ianya merujuk kepada apa? Kepada seluruh daripada manusia. Yang tu yang dinamakan sebagai anak-anak Adam dekat sini. Maka apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali, kata Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi mana kamu meminta dan berharap kepada aku, kata Allah Ta'ala. Dan maknanya apa? Selagi mana manusia itu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, selama mana manusia itu bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selama dia ada perasaan yang macam tu, dia doa dengan Allah Ta'ala, kemudian dia ada rasa pergantungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan maka apa yang Allah Ta'ala nak beritahu? Maka dia kata, aku mengampuni segala dosa yang telah kamu lakukan dan aku tidak memperdulikannya lagi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, daripada perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nak beritahu selama mana manusia ni tauhidnya adalah kepada Allah Ta'ala. Dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, manusia ni dia buat jahat lah. Dan bahkan Nabi SAW menyebut, kullu bani adama al-khata'. Setiap daripada anak Adam itu mereka ada melakukan kesalahan, kata Nabi SAW. Dan kita jangan bersihkan diri kita. Dan pakaian ni ianya hanya pada luaran sahaja. Dan dengan harapan mudah-mudahan dengan kita ikut sunnah, maka kita akan bersama-sama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ni adalah syiar, nak beritahu kata yang kita ni adalah kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, tapi seluruh daripada ketentuan, seluruh daripada segala apa yang dilihat oleh Allah Ta'ala kepada manusia adalah kepada hati dia. Dan tuan, kerana tu Nabi SAW sebut, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila amwalikum wa ilal jahikum. Allah dia tak tengok kepada rupa parah kamu. Tuan-tuan tengok, ni semua bab luaran. Allah dia tak tengok kepada rupa parah kamu, dia tak tengok. Allah dia tak tengok kepada longgokkan harta, ni semua luaran. Allah tidak tengok kepada pangkat yang ada pada kamu, ni luaran. Dan tapi apa yang ditengok oleh Allah Ta'ala?
Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah Ta'ala tengok adalah hati kamu dan macam mana kamu beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ni kepada manusia adalah hati dia, pergantungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi Allah Ta'ala nak apa? Selagi mana kamu ada tauhid dengan aku, selagi mana kamu beriman kepada aku. Tuan-tuan, ada setengah daripada riwayat menyebut, nanti orang yang berdosa ni, tuan-tuan, orang berdosa ni dia diazab tak? Dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok mana pun. Tuan-tuan, memang dosa ni adalah benda yang diazab oleh Allah Ta'ala, melainkan bila mana dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi Nabi SAW dia beritahu, orang yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau bil ghubar, kata Nabi, yang walaupun besarnya hanyalah sebesar debu sahaja. Dan debu ni tengok dia besar mana. Jadi kata Nabi, timbangan iman dia hanya sebesar debu saja. Dan debu ni Masya Allah, dia boleh mai, kemudian kita tiup-tiup lebih kurang, maka dia akan terbang pergi. Tuan-tuan, inilah dia nilaian habuk ni, tak ada apa. Tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, kata dalam riwayat ni, nanti dia akan dikeluarkan daripada neraka Allah Ta'ala, lalu dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasal apa dia dimasukkan ke dalam syurga? Kerana pada sisi dia masih lagi ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu iman ni dia satu perkara yang besar. Tengok apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kata berkenaan dengan ampunan dia kepada seseorang manusia. Dan Allah Ta'ala kata dalam surah An-Nisa, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Dan yakni orang-orang yang menyengutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ni tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tengok macam mana orang yang tak ada iman, tuan-tuan, dia tidak ada akidah, maka dosa dia tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu di dalam Al-Quran, kalau kita tengok yang mana Allah Ta'ala sebut orang-orang yang kufur, orang-orang yang menyengutukan Allah Ta'ala ini, waquduhan nasu wal hijarah, yang mana dia akan jadi bahan bakar di dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak terima dia. Allah Ta'ala tidak menerima taubat dia. Kenapa? Dia menyengutukan Allah Ta'ala. Kerana dia tak beriman kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu persoalan iman ni Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sebut, bila esok kita nak balik ni, tuan-tuan, bila esok kita nak balik semula kepada Allah Ta'ala, apa bekalan dia? Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut watazawwadu, hendaklah kalian buat bekalan, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bekal apa yang kita nak bawa ni? Jaga-jaga. Tuan-tuan, selagi mana kita hidup, akidah bagi betul. Tuan-tuan, selagi mana kita hidup ni, amalan bagi betul. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para alim ulama kita. Tuan-tuan, kita tak mau kan? Nanti esok-esok bila dah pergi ke sana ni, ke negeri akhirat ni, jadi macam dalam surah Sajadah. Tuan-tuan, dalam surah Sajadah ni apa manusia akan kata dengan Allah Ta'ala? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah,
Hari ni kami tengok dah. Hari ni kami dengar dah. Tuan-tuan, apa yang mereka tengok? Apa yang mereka dengar ni? Tuan-tuan, mereka dengar, mereka tengok apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Mereka tengok syurga. Mereka tengok neraka. Mereka tengok pahala. Mereka tengok dosa. Nanti zahir di hadapan mata mereka. Tuan-tuan, masa hari itu ada orang yang minta dengan Allah Ta'ala, farji'na, ya Allah, balikkanlah kami semula dekat atas dunia. Balikkan kami semula. Nah, pasal apa nak balik semula? Nak amal salihah, kami nak beramal salih. Kemudian kami pada hari ini dah yakin dah, kerana tu kami nak beramal, kata mereka, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, bila mana manusia minta dengan Allah Ta'ala nak balik semula, bila mana dia minta untuk beramal saleh, balik semula. Tuan-tuan, bahkan dalam hadis ada sebut, punya orang ni dia nak balik semula. Dia kata apa? Ya Allah, cukup hanya satu lahzah. Tuan-tuan, satu lahzah ni lagu mana? Sa'ah. Satu saat pun boleh, ataupun kurang daripada satu saat pun tak apa, ya Allah. Yang penting kami boleh hidup balik semula, kemudian kami beramal kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala sebut, hiya kalimatun qailuha. Permintaan tu kamu hanya boleh kata, kami tak boleh laksana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jadi apa yang kita nak bawa ni pi kepada Allah Ta'ala? Iman. Yang tu yang kita nak bawa ni. Tuan-tuan, yang kita nak bawa ni adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, yaumun la yanfa'u malun wala banun. Kamu akan sampai, Allah Ta'ala kata, hari yang mana harta dan juga anak penak tidak memberikan manfaat lagi dah pada hari itu. Illa man atallaha biqalbin salim. Melainkan orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hatinya betul dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, ulama tafsir kata, hati yang betul ini lagu mana? Iman dia adalah iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, dia ada iman? Beres, Dan tuan, bila mana dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada harapan dia untuk mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan tengok apa kata Nabi SAW. Nabi sebut tentang ni. Yakhruju minan nari man qala. Keluarnya seseorang daripada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, maka dia berkata, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burratan, kata Nabi. Dan keluar dia daripada neraka, sekalipun di dalam hatinya hanya terdapat kebaikan seberat biji gandum saja. Dan tuan, asbab kalimat apa? La ilaha illallah. Ni kalimat apa ni? Dan tuan, yang ni adalah kalimat tauhid, kalimat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi Allah Ta'ala sebut, ya benar Adam, wahai anak Adam, kalaulah kau masih lagi doa kepada aku, dan kau masih lagi berharap kepada aku. Dan tuan, Masya Allah, ini lemah lembutnya Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Dan tuan, Allah Ta'ala ni, dia tidak mengazab manusia, melainkan manusia itu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan tengok nah. Ni hadis Nabi sebut kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tengok apa yang Nabi sebut. At-tadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Wahai Mu'adz, kamu tahu tak apa dia hak Allah Ta'ala di atas hamba-hamba dia? Qala, maka Mu'adz pun kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu apakah dia hak Allah di atas hamba-hamba dia. Qala, maka kata Nabi SAW,
ayya'buduhu, hendaklah dia menyembah Allah Ta'ala, hendaklah dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, yang ni adalah hak Allah Ta'ala atas kita. Dan tuan, maka kita buat banyak ibadat dengan Allah Ta'ala, maka kita buat banyak amal kepada Allah Ta'ala. Ini hak Allah Ta'ala. Dan tuan, lalu Nabi kata, wala yusyriku bihi syai'a, dan kamu jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, jadi yang kita nak buat pada Allah Ta'ala ni berapa banyak? Dua. Yang pertamanya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jangan syirik, jangan sekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Dan agak-agak ada tak dua perkara ni pada diri kita, ada tak? Aku buat ibadat, sembahyang okey, alhamdulillah. Lepas itu puasa nanti ni aku okey juga puasa. Lepas itu zakat pun aku keluar. Lepas tu apa lagi? Ibadat-ibadat lain pun aku ada buat. Dengan orang lain setakat ada masalah sikit-sikit tu biasa. Tapi lepas tu dah tak ada apa dah. Dan tuan, maka orang ni dia memenuhi kriteria ataupun syarat yang disebut oleh Nabi SAW. Cuma satu lagi, wala yusyriku bihi syai'a, dan janganlah dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kemudian Nabi tanya lagi kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqquhum alaih? Wahai Mu'adz, kamu tahu tak apa pula hak manusia, hak hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu tahu tak wahai Mu'adz? Dan tengok apa yang kata Nabi SAW sebut. Qala, Nabi sebut, alla yu'adzibahum, iaitulah Allah tidak mengazab mereka. Dan nampak tak? Daripada hadis ni, Allah tidak mengazab manusia. Malah Allah Ta'ala berikan apa? Allah Ta'ala berikan keampunan kepada manusia. Dan tengok apa yang Allah Ta'ala kata tadi. Kalaulah kamu masih lagi berdoa kepada aku, kamu masih lagi harap kepada aku, ghafartu laka, aku pasti akan mengampunkan kamu, wala ubali, dan aku tak peduli, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, maksud tak peduli dekat sini dihuraikan oleh Imam Nawawi, sebanyak apapun dosa orang ni lalu dia minta ampun dengan Allah Ta'ala, la ubali, aku tak peduli, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, cumanya yang ni bukan tiket, yang ni bukan lesen untuk kita buat maksiat sesuka hati kita. Dan tuan, kita baca hadis ni, kemudian kita pun kata lagu mana? Tak apa, aku buat maksiat pun, aku buat benda tak elok pun, satu masa esok, kalau aku minta ampun dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan aku balik, tak apa. Dan tuan, ulama bincang perkara ni. Kalau dia ada fikir yang macam tu, yang tu namanya apa? Al-istihza'. Yang tu adalah mempermain-mainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, orang yang mempermain-mainkan taubat, orang yang mempermain-mainkan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama sebut dia sukar dan payah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, habis. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi, lau balagat dhunubuka, dan kalaulah dia kata apa, dosa engkau itu sampai balagat. Dan tengok ada dua perkataan yang perlu kita hurai kat sini. Lau balagat dhunubuka, kalaulah dosa engkau itu sampai inanas sama, sehinggalah memenuhi langit dan juga bumi, kata Allah Ta'ala. Dan ada dua perkataan, satu balagat, satu inan. Dan balagat ni maksud dia apa? Balagat ni maksudnya apa pun juga dosa yang kamu lakukan. Apa pun juga dosa yang kamu lakukan. Inan maknanya sebanyak apapun dosa yang dilakukan oleh manusia. Allahu Akbar. Dan tuan tengok, sebab itu pernah tuan, satu masa bila Iblis dia tak mau sujud kepada Nabi Allah Adam alaihi salam.
Tuan-tuan, bila dia tak mau sujud, mulalah iblis dia minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku minta dekat kamu supaya umur aku kau panjangkan, Ya Allah. Tuan-tuan, pasal apa yang dia nak umur panjang ni? Kerana dendam kesumat iblis kepada Nabi Allah Adam beserta dengan keturunan dia, beserta dengan manusia yang lainnya. Tuan-tuan, jadi iblis minta panjang umur. Tuan-tuan, bila minta panjang umur ni, Allah Ta'ala kata apa? Azintu laka, aku izinkan untuk engkau panjang umur. Tuan-tuan, kita pun kata, Ya Allah, kenapa yang Allah Ta'ala ni dia pergi perpanjang umur iblis? Kan bagus kalau dia mati, dia pun tak ada. Tuan-tuan, tengok macam bulan Ramadan, nah? Kita rajin bersedekah, kita rajin beribadah. Pasal apa? Kerana iblis syaitan, mereka dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kan pergerakan mereka itu tadi menjadi ketat pada bulan Ramadan. Dan jadi kita mudah dalam beramal kepada Allah Ta'ala. Dan tapi Allah Ta'ala perpanjangkan apa ni umur iblis ni. No, dan iblis berjanji kepada Allah, Ya Allah, aku janji umat apa ni hamba kamu akan aku selewengkan daripada jalan engkau, Ya Allah. Dan tuan, apa jawab Allah? Azintu laka, aku beri izin kepada kamu untuk kamu menyesatkan hamba-hamba aku, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, tapi Allah Ta'ala kata apa? Allah panjangkan umur iblis. Allah Ta'ala izinkan kita ni disesatkan oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sebut, sebelum iblis dia jauhkan diri dia daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala kata, tapi kamu kena ingat, inna rahmati wasi'ah, sesungguhnya rahmat aku itu sangat-sangat luas, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, jadi ambil peluang ni, kita kok mana sekalipun doa dengan Allah Ta'ala, kok mana sekalipun minta dengan Allah Ta'ala, mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, maka Allah Ta'ala kata lagi, summa astaghfartani ghafartu lak, bila mana kamu taubat kepada aku, minta ampun dengan aku ampunkan kamu. Ya benar Adam. Tengok Allah Ta'ala kata lagi, lau ataitani biqurabil ardi khataya, kalaulah engkau datang kepada aku dengan apa? Sepenuh bumi ini dengan dosa-dosa engkau kepada aku. Summa laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kau jumpa aku dalam keadaan engkau tidak pernah syirik kepada aku, kata Allah, la ataituka biqurabiha al-maghfirah, aku akan datang kepada engkau dengan penuh pengampunan daripada aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, Masya Allah, yang ni adalah kasih sayang dan kelemah lembutan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Dan tuan, Allah Ta'ala tidak mengazab manusia, melainkan bila mana dia seronok melakukan dosa dan dia tak dan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, tapi kalau kita doa hari-hari, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan tuan, tiap-tiap hari kita duk minta. Dan tuan, maka dosa-dosa kita pasti ianya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tuan, jadi habis apa ni hadis ni? Hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi. Saya tak dan nak sebut tentang martabat hadis ni. Imam Tirmizi ni dia lain sikit. Bila mana dia nilai hadis, tengok. Dia kata hadis ni hasan sahih. Dan tuan, bila kata hadis hasan sahih, dia dalam ilmu hadis, tak ada pun yang digabungkan hasan dan sahih ni, tak ada. Hasan. Hadis sahih. Dia sendiri-sendiri. Hadis sahih ada cara dia sendiri. Hadis hasan dia ada cara dia sendiri. Dan tuan, tapi Imam Tirmizi ni, cara dia karang hadis ni, dia campurkan hadis ini hasan dan juga sahih. Dan tuan, ada sebab dia. Sebab dia kenapa? Dan tuan, kerana ni ada beberapa faktor lah. Ada sebahagian kata hadis ni hasan, dan ada sebahagian kata hadis ni adalah sahih.
Dan tuan, maka Imam Tirmizi dia nak mudahkan kerja, maka dia gabungkan sekali. Hadis ini adalah hasan sahih. Dan tuan, ala kulli hal apapun juga, kalau hadis sahih sangat bagus dia punya martabat dia. Dan tuan, bawah sikit daripada hadis sahih, hadis apa? Adalah hadis hasan. Jadi hadis ini adalah hadis sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dulu setakat tu, habis pengajian hadis 40 kita. Secara orang kata baca secara sardan ni. Ni baca secara sepintah lalu. Kalau nak baca betul-betul, tuan-tuan kena bagi saya lagi 3 tahun kan. Tapi saya, tuan-tuan, Allah Ta'ala alam, lagi 3 tahun tak tahu nak jadi macam mana ke depan ni. Kan. Kalau ni tengah sambung belajar lagi, ada lagi 2 tahun setengah. Tuan-tuan doa untuk saya berjaya. Allah Ta'ala alam lah. Kan. Offer tu dah ada dah. Allah Ta'ala alam, saya sayang Kedah ni. Kan. Kalau apa ni balik pun, yalah, jauh no. Tapi offer tu ada, alhamdulillah. Dan jadi apa pun juga ala kulli hal, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan barakah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, maka kita diberikan kebaikan, keberkatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan semua sekali yang duk dengar dalam pengajian ni, saya ijazahkan ijazah ammah, yang mana kitab ni saya baca mula-mula dengan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Al-Madani di Pondok Kandis, Kelantan. Kemudian saya baca kitab ni dengan Syekh Almarhum Syekh Husni Husni Genting Al-Langkati rahimahullahu ta'ala di Rumah Abdin di Qahirah, Mesir. Dan dia ambil apa ni sanad ni, saya ambil daripada jalan dia Syekh Husni Genting Al-Langkati. Dia ambil daripada Syekh Husni Tamrin Al-Makki Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ni Syekh Husni Tamrin, dia ambil daripada siapa? Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Siapa yang kenal dengan Syekh Yasin Al-Fadani, semua yang mengaji pasti tahu siapa dia Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau adalah musnid alam. Beliau adalah disebutkan oleh guru kami, dia adalah musnid dunia. Dan tuan, tanyalah mana-mana tok guru tua dekat dalam Kedah ni, dan tuan, pasti sanad mereka akan sampai kepada Syekh Yasin Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadani, dia mengambil daripada guru dia Syekh Hamdan Al-Mahrusi rahimahullahu ta'ala. Dan sanad itu terus bersambung sampai kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan perempuan semua dengan ijazah ammah. Mudah-mudahan ianya akan memberikan keberkatan di dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi untuk minggu depan kita akan mula kitab Maraqil Ubudiyah yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bentani, yang mana kitab ni adalah syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kitab ni juga pengajiannya adalah secara bersanad, insya-Allah. Habis nanti kita akan ijazahkan pula kitab tu, insya-Allah. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.